Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu taala kita dapat bertemu kali ini untuk subjek hadis dan mustalah, dan untuk kali ini mustalah dalam tajuk Tamhidu Ilmi Al-Hadis, pengenalan ilmu hadis, juga dikenali sebagai mustalah hadis ataupun usul hadis. Ilmu hadis ini terbagi kepada dua bahagian. Yang pertama ilmu hadis dirayat, yang kedua hadis riwayat. Bahagian hadis dirayat, aspek yang perlu kita tahu, yang pertama ta'rifuhu huwa ilmu bi usuli wa qawaidi yu'rafu bihi harawi wal marwi min haisul qabu wa raf. Ilmu hadis ini adalah ilmu yang berkaitan dengan usul dan kaedah-kaedah yu'rafu bihi, untuk mengetahui keadaan perawi, iaitu sanad, wal marwi, dan matan, sama ada diterima ataupun ditolak. Pelajar perlu ingat takrif itu semua sekali lah. Dan secara ringkasnya di rak ini kita membincangkan keadaan perawi dan matan supaya kita dapat tahu hadis itu diterima ataupun ditolak berdasarkan kaedah-kaedah yang telah ditentukan. Contohnya kita menggunakan kaedah jarah wa ta'dil dan juga ilah, dan kita tengok kepada syarat-syarat bagaimana nak menerima sesuatu hadis tersebut. Yang kedua, mawdu'uhu, tajuk perbahasan ialah ar-rawi wal marwi min haisul qabu wa raf. Perawi itu sanad dan juga matan, sama ada ianya diterima atau ditolak. Seterusnya faedatuhu, sini ada dua faedah. Pelajar boleh ambil satu saja faedah daripada dua itu. Tamyizu al-hadis sahih min ghairihi, supaya dapat membezakan antara hadis sahih dengan hadis yang tidak sahih lah, ataupun hadis yang bermasalah. Yang kedua, ma'rifatu ma yuqbalu minhu wa ma yuradu, mengetahui hadis yang diterima dan juga hadis yang ditolak. Itu faedah yang kedua. Kelebihan dia, wa min ashrafil al-ulum iz innahu yata'allaqu bi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah salah satu ilmu yang paling mulia kerana ianya berkaitan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awalu man sanafa fil ulumul hadis, orang yang pertama menyusun ilmu hadis dirayat ni ialah Al-Qadi Abu Muhammad Hasan bin Abdul Rahman. Abu Muhammad tu kunyah dia. Al-Qadi Abu Muhammad Hasan bin Abdul Rahman bin Khalad Ar-Ramahul Muzi. Dia dikenali sebagai Ar-Ramahul Muzi. Kemudian kita tengok contoh soalan yang akan ditanya. Tahaddas isnaini an hadis dirayat min haisu, sama ada ditanya dari sudut takrif. Faedah dia tu tadi kita ambil satulah daripada dua untuk membezakan hadis sahih dengan hadis yang lain, dan satu lagi yang kedua, mengetahui hadis yang diterima dan hadis yang ditolak. Kelebihannya kerana ia berkaitan dengan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian soalan juga akan tanya siapa yang mula menyusun ilmu hadis dirayat, dan juga 5 ilmu hadis dirayat min ashrafil ulum. Contoh
Kenapa ilmu hadis riwayat tu antara ilmu yang mulia? Kerana ia berkaitan dengan sunnah Rasulullah SAW. Okey, kita pergi kepada hadis riwayat. Okey, ta'rifuhu huwa ilmu yastamilu ala naqli ma udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan aw fi'lan aw taqriran aw sifat wa riwayatuha bi asanidiha wa dhabtiha wa tahri alfaziha. Okay. Ilmu yang merangkumi apa-apa yang disandarkan kepada Nabi SAW, qaulan, kata-kata ataupun perbuatan, atau takriran ataupun ketetapan ataupun sifat. Wa riwayatuha bi asanidiha wa dhabtiha wa tahriri alfaziha, dan meriwayatkannya dengan sanad-sanadnya, mengingatinya, wa dhabtiha ataupun menghafalnya, wa tahriri alfaziha, dan menyatakan lafaz-lafaznya. Okey, secara kesimpulannya, hadis dirawat ini kita membincangkan tentang teks hadis ataupun matan hadis, ketepatan lafaz, makna hadis dan yang berkaitan dengannya. Jadi ia menentukan bagaimana kita nak tahu, bincang tentang ilmu menghafal hadis daripada sudut sanad dan juga matan, dan juga dari sudut menyampaikannya, ala naqli. Okey, untuk pelajar menjawab takrif hadis ilmu riwayat, pelajar perlu ingat ilmu yastamilu ala naqli ma udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan aw fi'lan aw taqriran aw sifat. Setakat tu sudah mencukupi. Jangan jawab bermula daripada ma udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan aw fi'lan aw taqriran aw sifat, sebab ma udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ialah takrif kepada sunnah dan juga hadis. Bila ilmu hadis riwayat ni, dia kena takrif, dia kena ada kalimah ilmu yastamilu. Okey, maudhu' dia aqwalu an-nabi SAW wa af'alihi wa taqriratihi wa sifatihi, iaitu kata-kata Nabi, perbuatannya, ketetapan Nabi dan juga sifat-sifatnya. Okey, faedah tu ada 3 poin di sini. Yang pertama, ma'rifatu ma nusiba ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqrir aw sifat. Mengetahui apa yang disandarkan kepada Nabi dari segi kata-kata, perbuatan, atau taqrir ataupun sifat. Faedah yang kedua, wa kaifiyati al-iqtida'i bi sunnatihi, mengetahui cara-cara mengikuti sunnah Rasulullah. Dan yang ketiga, wa ihtirazu, dan menjaga daripada kesilapan dalam fi naqliha anhu, dalam menyebarkan sunnah tersebut. Dia ada 3 faedah, boleh pilihlah, ambil satu sahaja. Kemudian kelebihan dia, fadli wa min asyrafil ulum manzilah wa a'laha sya'nan, iaitu di antara ilmu yang mulia dari segi kedudukannya dan tinggi keadaannya. Iz alaihi tubna qawaid al-ahkam syariah, kerana ia menjadi kaedah, tubnal qawaid, ia menjadi kaedah hukum syariah, ataupun ia menjadi asas kepada hukum syarak. Dan yang kedua, wahwal bayanu lil Quran, dan ia adalah penerangan kepada Al-Quran.
Awalu man dawwanahu rasmiyan, orang yang mula-mula menyusun secara rasmi itu Al-Imam At-Tabi'u Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri, yang juga dikenali sebagai Az-Zuhri. Sama juga dengan bentuk soalan hadis riwayat tu. Hadis riwayat juga dia katanya dari segi takrif, maudu' dia, dari sudut kelebihan dia, dan juga siapa yang memula menyusun secara rasmi dalam ilmu hadis riwayat. Dan kemudian kenapa ilmu hadis riwayat itu dianggap ilmu yang mulia dari sudut kedudukan tadi? Dia ada 2 poin tadi. Rajab cuma ambil satulah, sama ada tubna qawaid al-ahkam syariah, sebagai asas dibinanya kaedah-kaedah hukum syarak, ataupun kerana bayan Al-Quran. Dia mulia itu sebab dia hadis ni dia sebagai penerang kepada Al-Quran. Kemudian kita pergi kepada tajuk as-sunnah. Sunnah dari segi lughatan dan istilah. Dari segi lughatan, tariqatu hasanatun kana aw sayyi'ah. Dari segi sudut bahasa, ia maksud tariqah itu jalan, sama ada dia baik ataupun buruk. Wa fi istilah, dari sudut istilah muhaddisin, itu ma udifa ila Nabi SAW min qaulin aw fi'lin aw taqrir aw sifat khilqiyah. Sifat khilqiyah ni ialah sifat kejadian dia, tubuh badan dia, ataupun khuluqiyah, ataupun sifat khuluqiyah, sifat budi pekerti dia, au sirah, ataupun sejarah perjalanan hidup Rasulullah SAW. Kemudian man manzalah sunnah fi masadir tasri' al-islami. Apa kedudukan sunnah dalam sumber perundangan Islam? Kita tahu bahawa sumber perundangan Islam pertama Al-Quran. Jadi yang kedua adalah sunnah. Maka sunnah adalah masdar rusani ba'da Al-Quran li tasri' al-islami, selepas daripada Al-Quran untuk perundangan Islam. Mana sumber dia ada pertama Al-Quran, kedua sunnah, yang ketiga ijma' ulama', dan yang keempat qiyas. Itu adalah merupakan sumber perundangan Islam, yang mana sunnah ini dari segi hukum dia yajibu itba'uha, wajib mengikutinya, wa tahrum mukhalafatiha, dan haram menyalahinya. Wa ala hadza ajma'a al-muslimun, dan ia telah disepakati oleh ajma'al muslimun, seluruh umat Islam. Faman angkara zalika, sesiapa yang mengingkari perkara tersebut, faqad ittaba'a ghaira sabilil mu'minin, sesungguhnya dia mengikuti jalan lain daripada jalan orang yang beriman. Kemudian dalil atas penghujahan sunnah dalam perundangan ada 4 dalil. 4 dalil. Saja perlu ingat 2 dalil lah daripada 4 itu. Contohnya kita ambil kalau Allah Ta'ala man yuti'ir rasul faqad ata Allah, dan juga kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Sila ambil perhatian bila kita buat jawapan ayat Al-Quran ni, tidak boleh salah dari segi kalimah dan huruf, sebab ia akan menjejaskan makna. Dia sama ada kita dapat markah penuh ataupun kosong. Kena berhati-hati bila kita menjawab dalil Al-Quran. Kemudian bayin hukmu al-amal bis sunnah, ataupun soalan dalam bentuk ma hukmu. Kalau soalan dalam bentuk ma hukmu, apa hukum, maka memadai kita jawab
wajib beramal dengan sunnah. Tapi bila soalan dalam bentuk bayin, huraikan hukum beramal dengan sunnah, maka kita kena huraikan hukum tersebut. Yang pertama, wujubil amal biha, hukum dia fahiya wahyun minallah, iaitu merupakan wahyu daripada Allah yang diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, auhahu ila nabi. Okey. Kemudian uskut isnaini min masawat bainal Quran wa sunnah. Sebutkan dua persamaan yang antara Al-Quran dan sunnah. Dia ada dua persamaan. Pertama, dari segi hukum dia itu sama dengan hukum Al-Quran, itu wajib. Amal bisunnah wa amalu bil Quran. Yang kedua, as-sunnah mislu Al-Quran fi hujjiyati, dari segi penghujahan dan juga dari segi istidlal. Okey, kemudian uskuk dalil ala anna sunnah wahyu min Allah. Dia wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Okey, seterusnya kita pergi kepada kedudukan sunnah dalam perundangan Islam. Contoh soalannya, dia tanya usku arba'atan min ahamiyati sunnah fil Islam ataupun fil tasyri'. Sebutkan 4 kepentingan sunnah dalam Islam ataupun dalam perundangan. Okay. Yang pertama, sunnah tubayyinu al-Quran. Sunnah sebagai penerang Al-Quran. Yang kedua, sunnah tu'akkidu ma ja'a fil Quran. Sunnah menguatkan apa yang dinyatakan di dalam Al-Quran. Yang ketiga, sunnah tufassilu mujma' Al-Quran wa tuqayyidu mutlaqahu wa tukhassisu ammahu wa tuwaddi'u muskilahu. Sunnah menguraikan perkara-perkara mujma' dalam Al-Quran, ataupun memperincikan perkara-perkara umum yang dalam Al-Quran. Contohnya dalam Al-Quran, wa aqimus solata wa atuz zakat. Kemudian hadis ataupun sunnah dia akan memperincikan, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usalli. Begitu juga dengan wa tuqayyidu mutlaqahu. Membataskan perkara-perkara yang mutlak. Contohnya ayat as-sariqu was-sariqatu fa'aqta'u aydihuma. Maka dibataskan dengan perkara mutlak dalam Al-Quran tu, sebagaimana hadis daripada Rasulullah SAW, tuqta'u yadus sariq fi rubu'in dinar fasa'ida. Begitu juga mengkhususkan perkara umum, wa tawadi'u muskilahu. Okay. Yang keempat, sunnah istaqalat bitasri'ati syakat anha Al-Quran. Okay. Sunnah menjadi sumber yang beraksingan, istaqalat bitasri'ah, bagi perundangan Islam, syakat anha Al-Quran, yang tidak ada nas dalam Al-Quran. Contohnya diharamkan memakai sutra bagi lelaki ni. Bagaimana daripada hadis daripada An Huzaifah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la talbisul hari. Contoh soalan dia ketanya contoh ahli sunnah dari segi istilahan, ataupun boleh juga ditanya ahli sunnah dari segi lawatan dan juga dari istilahan al-muhaddisin. Contoh lagi, usku arba'atan min ahamiyati sunnah fi bayan al-Quran. Tadi kita tengok dia tanya kepentingan sunnah dalam perundangan Islam. Ini soalan lain, dia tanya
bagaimana sebutkan kepentingan sunnah dalam menerang Al-Quran. Itu fasilu mujma' wa tuqayyidu mutlaqu wa tukhassisu amhu wa tawadiku muskah. Dia spesifik jawapan ini. Jawapan lain tidak diterima. Okey, kemudian contohnya uskub persamaan di antara Al-Quran dan Sunnah. Okey, kita pergi pula pengkhususan. Umat Nabi Muhammad SAW dapat menghafal dan meriwayat sanad dan matan. Okey, sini dia nak ada 4 contoh kata-kata ulama tentang keistimewaan umat Nabi Muhammad dari segi hafalan, dari segi meriwayat sanad dan matan. Okey, daripada 4 tu pelajar ambil 2 saja. Okey, yang pertama, qala Ibn Hazim naqlu as-siqah an-siqah yablughu bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a ittisali khassallahu bihi al-muslimina duna sa'iril almina. Ibn Hazim berkata, seseorang yang dipercayai meriwayatkan hadis naqlu siqah anisiqah dari seorang yang juga dipercayai sehingga sampai kepada Nabi SAW secara bersambung ma'al ittisal khassallahu bihi, Allah mengkhususkannya kepada umat Nabi Muhammad SAW, tidak kepada umat-umat agama yang lain, duna sa'iril milah. Pendapat ulama yang kedua, Abu Ali Al-Jayabi berkata, khassallahu ta'ala hazil umat bi salasati asya'. Allah mengkhususkan umat ini dengan 3 perkara. Lam yu'tiha man qablaha, itu al-isna' wal-ansab wal-a'rab. Yang tidak diberikan kepada umat sebelumnya, iaitu ilmu sana', ilmu keturunan, al-ansab, dan juga ilmu i'rab. Okey, pendapat Ibnu Al-Mubarak, al-isnadu minad din, ilmu sanad adalah sebahagian daripada agama. Walaula al-isnadu laqala man syaa man syaa. Jika tanpa adanya ilmu sanad, nescaya ataupun maka sesiapa pun boleh berkata mengikut apa yang dikehendaki. Masya'a man syaa ma syaa. Okey, dan yang keempat, pendapat As-Sawri berkata, qala As-Sawri al-isnadu silahu al-mu'min, ilmu sanad adalah senjata orang mukmin. Okey, daripada 4 pendapat ulama tu pilih 2 untuk dihafal. Okey, kemudian takrif ataupun penjelasan beberapa istilah yang diperkatakan di kalangan ilmu hadis. Takrif al-hadis, dan itu dia sama dengan takrif sunnah, iaitu wa ma udifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam qala au fi'lin au taqrir ataupun wasfil khalqi ataupun wasfil khulqi. Okey, yang kedua khabar. Khabar tu muradiful hadis ala sahih. Dia seerti dengan pendapat hadis mengikut pendapat sahih, iaitu sama juga dengan takrif hadis, itu ma udifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqrir. Waqilah, dan setengah ulama berpendapat khabar a'ammu min al-hadis, lebih umum daripada hadis, li syumulihi ma ja'a 'ani nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'ani ghairihi, kerana ia merangkumi apa yang dinyatakan daripada nabi dan juga daripada yang lain. Itu contohnya daripada sahabat dan juga daripada tabi'in. Faqullu hadis khabar wa laysa kullu khabar hadisan. Maka semua hadis itu dianggap khabar, tapi tidak semua khabar itu dianggap hadis. Okey, kemudian al-asar. Asar ni ialah hadis mauquf. Okey, pendapat ulama yang lain,
Yang kedua dia kata hadis, alasan ni lah hadis mutlak, marfu'an atau mauqufan atau maqtu'an. Okey, ambil pilih salah satulah. Yang kedua matan. Matan takrif dia ma yantahi ilahi as-sana' min al-kalam, ataupun nas al-hadis ataupun lafaz al-hadis. Jalan yang sampai kepada matan. Ma yantahi ilahi sana' min al-kalam, ungkapan yang berakhirnya rantaian sana', ataupun kita tag hadis atau lafaz hadis. Okey, sana' tu tariq mausilah ilal matan, jalan yang menyampaikan kepada matan, ataupun juga dikenal sebagai salsilah ar-rijal mausilah lil matan, rantaian perawi yang sampai kepada matan. Sana' tu dia ada dua takrif dia, boleh pilihlah sama ada kita nak ambil tariqul mausilah ilal matan ataupun salsilatu ar-rijal mausilah ilal matan. Okey. Rasanya setakat tu dulu. Saya sudahi dengan lafaz billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam.